آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu untuk menyambung pengajian daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Maulana Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu yang wafat pada tahun 279 Hijrah. Dan kita berhenti, kalau tak silap saya, pada muka surat 175. Betul tak? Muka surat 175, hadis yang ke-152. Betul? Ke tempat lain? Oh, 151 Okey, baik, 151. Okey. Jom kita baca. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi bi 'ulumi masyayikhina bi 'ulumikum fid darain amin. Hadis ke-151, Zahdam al-Jarmi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu faqala faqaddima ta'amuhu wa qaddima faqaddama ta'amahu wa qaddama." Itu dalam riwayat yang lain. في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو فقال له أبو موسى أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقزرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. Kami berada di rumah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menghidangkan makanan, antaranya daging ayam. Dalam kalangan kami ada seorang lelaki daripada Bani Taimillah, kulitnya merah seolah-olah hamba sahaya. Merah tu maknanya gelap lah, menggelap. Lelaki Bani Taimillah itu tidak mahu menghampiri hidangan itu. Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu pun berkata, "Marilah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam." Lelaki itu menjawab, "Aku pernah melihat ayam memakan benda yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku menghindarinya dan bersumpah tidak akan memakannya selama-lama." Baik. Apa yang kita lihat daripada hadis ni? Yang pertama, Zahdam al-Jarmi, seorang tabi'in, berduduk bersama dengan Abi Musa al-Asy'ari. Kiranya mereka bertandanglah ke rumah Abi Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Asy'ar, dan dia orang panggil apa, ketika dia datang memeluk Islam pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalu-alukan kedatangan daripada Bani apa? Asy'ari. Asy'ari Bani daripada mana? Daripada Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ja'akum ahlul Yaman, datang kepada kalian ini orang daripada Yaman. Araqquhum tab'a, orang yang paling lembut hati mereka daripada apa? Geng Yaman. Al-imanu yamani, al-imanu yamani. Iman itulah orang Yaman, iman itu adalah orang apa? Orang Yaman. Kenapa? Yang pertama adalah depa ni memeluk Islam tanpa apa? Diperangi. Depa memeluk Islam kerana dakwah Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Mu'az bin Jabal. Dia diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada mereka. Kita panggil masuk Islam dengan apa? Dengan rela hati. Boleh? Maka Nabi SAW puji mereka ni lembut hati. Kita pun orang Melayu insya-Allah lembut hati jugalah kan, kebaikan lembut hati. Boleh? Dan memang sebenarnya orang Yaman ni tabiat orang Arab yang dekat sikit dengan orang Melayu lah. Kita tengok orang pakai kain pelikat, dia pergi jabat pakai kain pelikat tu. Boleh? Meja pakai kain pelikat, kain sarung, serban pun serban kita. Boleh? Orang kulit pun kulit kurang macam kulit kita, coklat-coklat sikit. Itu geng apa? Geng Yaman. Tapi kalau apa, geng Arab yang lain naik atas sikit utara ke Sana'a, ke Saudi, tu dia.
yang tukar kasak menempik peraja orang. Tu dia tu. Dah jadi apa? Orang Arab yang mula mengganas. Mesir ganas jugalah, tapi Mesir tak apa ganas sangatlah. Boleh. Tapi orang yang paling meraihkan tetamu Mesir, Yaman, boleh. Tapi kalau pergi dekat lah ni ke UAE, Dubai yang tu tengok kita orang Melayu setengah pandang sebelah mata. Gaya jenis duit tak ada ni kata muka belagak tu, kata pandang dengan sebelah mata. Boleh nampak dia sebab dia orang kaya, jadi anggap macam orang lain ni hamba abdi lah. Tu pada stern orang-orang daripada Dubai, Qatar itu. Tapi kalau Mesir, memang Mesir, saya duduk Mesir ni duduk lama, saya duduk 8 tahun. Mesir tak pernah kita panggil di Mesir ni apa duduk macam kita orang asing. Macam orang biasa. Kalau hatta kita pakai pelikat pun dia relax. Orang Melayu kan pergi beraya, heran ni pakai baju Melayu, pergi pakai blokkan pelikat kat luar, pakai samping lah kan dia kata relax, tak ada apa, tak pandang pelik kan. Kalau pergi dekat sebelah lain, dia tuduh kita ni lah orang ulu mana lah pakai pakaian yang tak tahu hala. Jadi dia jenis orang panggil apa, seronok lah di Mesir. Saya cuma di sini dia puji itu Rasulullah, dan puji adalah keturunan geng Yaman, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Baik, dia kata apa? Beliau menghidangkan kepada kami makanan. Ini dia panggil apa? Sebahagian daripada adab-adab kita tuan rumah adalah melayan tetamu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebahagian daripada kesempurnaan iman adalah apa? Menyempurnakan tetamu. Itu Nabi sebut dalam hadis man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang di kalangan kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamu. Itu dipanggil adab yang sangat-sangat dituntut Paling kurang dapat jamu ayak pun boleh dah, okey dah. Tak perlu nanti nak pergi beli McDonald ke ataupun Pizza Hut ke, itu kira kelas tinggi itu kan. Dapat ada ayak, ada apa lebih kurang, itu pun dah dikira menunaikan tanggungjawab tuan rumah kepada tetamu. Ini Abu Musa jamu apa? Antaranya daging ayam. Sini dia jamu apa? Daging ayam. Bertanya, Ustaz, ayam kampung ke? Tak tahulah ayam kampung ke, ayam pekan ke. Binti ayam. Boleh? Ayam. Baik. Dalam kalangan kami ada seorang lelaki daripada Bani Taimillah. Kulitnya merah seolah-olah hamba sahaya. Lelaki Taimillah itu tak mahu menghampiri makanan dia. Apa ni? Makan apa? Mereka makan ayam ni. Lepas tu Abu Musa cakap, Mai sini ni. Aku pernah melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam. Boleh? Maka Rasulullah SAW makan. Baik. Laki itu jawab, aku pernah melihat ayam memakan benda yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku menghindarinya dan bersumpah tidak akan memakannya selama-lama. Baik. Kita dapat apa di sini? Yang pertama adalah Abi Musa Al-Ash'ari ajak dia makan. Jadi kita kata hak yang tetamu ni, selain daripada adab tuan rumah menjamu makan, adab orang yang bertamu mesti meraihkan seruan tuan rumah. Bila dia ajak makanlah. Boleh? Dia kata tak, malu apa. Adab kita juga kena kena menyahut panggilan jemputan orang. Maka ada kala jemputan itu wajib, ada kala jemputan itu sunat. Wajib bila kita wajib kena hadiri jemputan orang? Bila kahwin. Walimah wajib. Boleh? Ada pun lain daripada walimah, akikah. Kena kahwin lebih akikah. Apa lagi tahlil, kesyukuran. Yang kesemuanya sunat. Sunat kita hadiri. Jagalah hati perasaan tuan rumah. Kena beritahu kalau kita dapat adik pun. Boleh? Saya ni bukan tak mau main ni. Saya ada meeting bisnes 2 juta, jadi saya tak boleh kemah kata. Tak apalah, itu sebab apa, dia tadi ada keuzuran. Tapi kena bagi tahu sunat untuk kita menjaga hati perasaan
tuan rumah. Maka begitulah juga di sini. Itu satu. Yang kedua adalah apa? Kita digalakkan, disunatkan suka apa yang Nabi SAW suka. Jadi kalau kita tahu Nabi Musa kata ni Rasulullah makan ni, kita pun kena apa? Rasulullah makan, kena terus hadirkan benda tu sebagai benda yang disukai di sisi kita. Boleh faham? Ayalah memang tabiat manusia berbeza, betul tak? Kadang-kadang saya ni bukanlah suka makan apa sayur labu. Macam mana memang tak suka. Dah lah tawak, dah apa, kata ada apa rasa. Tapi kalau buat pengak tu amai jugalah kan. Setengah-setengah orang macam tu. Tapi bukan nanti kata pengak tak. Tapi kalau dah tahu Rasulullah SAW suka makan labu, digalakkan untuk kita sukakan juga kerana kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah juga di sini. Baik, boleh. Kemudian yang kedua, di sini dia ada. Pasal malam buah tu tak ada dah. Tutup lagi. Saya tak mana semalam ni tak ada. Kau pasal tani kan. Baru teringat ni labu ayam ni, kita beli ayam goreng ke apa. Tak ada aku. Okey, itu dia panggil apa? Apa yang Nabi SAW suka makan, sunat untuk kita makan. Baik. Kemudian yang tu laki tu kata, aku melihat makan benda yang menjijikkan. Boleh? Sekarang ni kita kata binatang kalau makan benda yang menjijikkan. Apa dia makan jijik tu? Ayam tu contoh dia pergi patuk taik-taik ke apa kan? Dia pergi patuk bangkai-bangkai ke apa semua. Maka adakah ayam tu jadi haram makan? Ataupun ayam tu dimakan apa? Ulat-ulat kan? Cacing-cacing apa? Kita tak, geli lah. Lepas tu macam mana? Haram ke? Jawapan dia tak haram. Boleh? Hatta yang ada saya cerita kot sebelum ni, ada kot kan? Yang apa tilapia. Tilapia tu dia pergi bagi makan apa? Tikus, bagi makan apa? Bangkai-bangkai apa semua. Sedap-sedap. Babi bodoh. Tu dia kata babi. Dahsyat ni kata babi bodoh ni. Boleh? Kan? Ketika tu gemuk-gemuk pula tu. Besar-besar ni tilapia ni. Kita pun goreng dengan ni. Sedap makan. Boleh? Macam mana, haram ke? Tak. Kita kata sebab apa tak haram? Yang pertama, kalau semata-mata dia makan benda sedemikian tak haram. Sebab apa? Dipanggil ada hukum, dipanggil istihalah. Dipanggil istihalah dia. Benda tu dia dah berubah di keadaan. Maksudnya taik tu walaupun dia makan, bangkai tu mesti benda makan. Bila dia dah makan, dia dah berubah jadi benda yang lain. Darah daging dia adalah kekal darah daging lah. Bukan dia jadi apa? Taik dah. Boleh? Jadi, tapi kita ni kadang-kadang terlampau ekstrim. Bayang taik tu macam kekal. Ayam tu jadi taik dah. Yang tu ekstrim lah dia punya gambaran tu. Boleh? Macam setengah-setengah orang kan. Sayuk tu. Baja kan. Saya baru ni tanya sayuk. Kan, PKP, semangat tanam sayur. Boleh tak? Nanti tuan-tuan kena beli kat saya sayur. Amboi. Boleh? Tak lah. Tapi mati dah sayur tu. Saya pergi bantai, pergi apa. Saya pergi beli semangat beli taik kambing kan. Buat baja tu. Pergi saya bubuh. Mati semua besok. Lah sebab apa ni? Kawan kata panas saya pergi bubuh taik kambing, saya bubuh lah banyak terus. Dah bagi besar, gemuk kan. Nak jual mahal. Boleh? Mati habis besok. La ilaha illallah. Habis bisnes saya. Aduh, kram. Nak try buat lain pula lah. Paling saya nak try buat cili. Dia kata cili mahal. Saya nak jual sekilo RM50 ke apa macam mana. Panah. Isteri saya tengok. Gelilah abang makan botek kambing bulak ni. Kita nak makan macam mana geli ni. Kata. Ni tek kambing. Itu bukan kita nak makan tek kambing. Baja saja. Boleh faham? Jadi kita panggil melalui istihalah. Maka apabila najis itu dah bertukar menjadi baja, jadi bahan kimia yang dimakan oleh pokok, maka dia bukan lagi dihukum seperti hukum najis. Boleh faham? Istihalah, dipanggil istihalah. Dan hukum istihalah ni macam-macam lah. Daripada arak berubah jadi cuka, dia tu ulama bincang. Macam tu lah juga isu apa, kadang-kadang gelatin. Tapi gelatin tu tak lah. Gelatin babi tu masih lagi zat babi tu ada. Dia tidak ada perubahan. Ini detail dalam perbahasan halal isu halal. Boleh? Baik. Itu satu.
Tapi ulama sebut tapi kalau benda tu sampai kiranya contohlah ikan tilapia tu dia makan. Dia makan bangkai-bangkai apa? Babi ke tai-tai ni ke. Jadi bila kita kadang-kadang kita sembelih mana ada sembelih ni lah. Sembelih tilapia. Siang tu ni bau babi ni. Tu dia. Ni bau tai. Bau tai. Basuh pun dia tak bau. Ketika itu haram. Ketika tu. Ataupun lembu tu dimakan kadang-kadang benda-benda pelik-pelik ni, kambing makan benda pelik sampai peluh berbau najis, itu haram. Maka macam mana nak makan, nak halalkan dia balik? Kalau nak halalkan dia balik kena melalui proses kuarantin. Kuarantin tu maknanya kira kita kena, contoh tilapia tu kita buat keluar dalam sangkak khas. Lepas tu biar bagi makan dengan benda yang elok dulu selama berapa 14 hari. Bukan corona saja, 14 hari tempoh batang tu 14 hari. Atau bukan mesti 14 hari lah, sekira-kira orang-orang yang pengalaman ni dia tahu untuk sucikan balik daging binatang tu, nak bagi sedapkan balik, tak bau dah, bau najis, tak bau dah sebagainya, boleh. Itu dipanggil, pada masalah dipanggil istilah dalam kitab-kitab fiqh lama ni dipanggil jalalah. Binatang jalalah tu maknanya binatang yang makan makanan yang apa, yang pelik-pelik. Kita tak bagi kita dengar azan dulu. Allah.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Itu dipanggil tadi masalah apa jalalah tadi. Baik. Kemudian yang terakhir daripada hadis ini adalah apa? Dia sebut saya menghindarinya dan bersumpah tidak akan memakannya selama-lama. Ini dipanggil apa? Sumpah, dia sumpah. Maka apakah hukum sumpah? Sumpah ni macam mana? Sumpah bila kita sumpah, dia sebut wallahi sekian. Maka kita memang sepatutnya beriltizam dengan sumpah kita. Kita pegang sumpah kita. Tapi Rasulullah SAW sebut, kalau kita lihat melanggar sumpah itu adalah lebih baik, maka aula kita langgar. Apa dia? Macam benda-benda pelik-pelik orang buat kan. Dia sumpah di sini apa dia? Dia tak mau makan ayam. Gili yang tak makan ayam. Tapi bila dia kata, dapat tahu kata ayam ini makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW dan perlu kita suka seperti mana Rasulullah SAW suka, maka pada ketika itu dia nampak melanggar sumpah adalah lebih aula, maka dia kena langgar sumpah dia tu tadi. Dan kalau langgar sumpah mesti kena bayar denda dia tu. Denda dengan kita panggil bebas hamba ataupun bagi makan ataupun puasa. Boleh? Itu puasa apa? Berapa hari? Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin 10 orang. Fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum tahriru raqabah. Aw kiswatuhum ini bagi pakaian kepada 10 orang miskin ataupun tahriru raqabah. Tahriru raqabah maknanya apa? Bebas bebas. Jadi ada empat. Fakafaratu it'amu asyati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum adalah kita panggil bagi makan kepada 10 orang fakir miskin dengan dipanggil makanan yang sederhana. Sederhana apa dia? Kalau kita makanan berapa Malaysia ni yang biasa berapa RM6 lah kan. Boleh makan ayam apa? Ayam apa ni? Ayam apa? Ayam penyet. Si ayam RM6 je. Itu dia bagi kadar biasa. Bukanlah kadar terlampau rendah. Terlampau rendah makan nasi lemak 5 kupang. Buih tu rendah sangat nasi lemak 5 kupang. Dia mesti pertengahan. Bukan bagi nasi yang terlampau mahal. Apa dia? Kapsah. Kapsah nasi mandi. Ayam kambing tu. Yang tu berapa? Mau RM20 kan? RM20, RM30 tu. Boleh? Itu tak. Kita bagi makan pertengahan. Kiranya RM10 lah. Jadi berapa? 10 orang. Berapa? 10 orang bagi makan RM100 lah. Kena bayar kepada orang fakir miskin. 10 orang, setiap orang RM10. Fakir miskin. Ataupun tak ada, bagi pakaian. Pakaian yang sederhana, kita bagi apa dia? Kain pelikat ke setiap seorang. Boleh? Ataupun kita kata bebas hamba. Ataupun kalau tak ada juga puasa 10 hari. Boleh? Baik. Okey, itu dia panggil kafarah kafarah sumpah. Samalah sumpah pelik-pelik ni. Jadi kena kena bayar denda tu. Kadang-kadang kita sumpah pelik-pelik kan. Sumpah aku tak mau main dah office. Jangan tak main office, bubuh marah lagi. Kena buang kerja mampu. Dia kena balik anggap sumpah tu tadi. Boleh faham? Baik. Seterusnya hadis yang ke-152. Kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Asid melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin." Makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak, sesungguhnya ia berasal daripada pokok yang diberkati. Yang ni kelebihan minyak zaitun lah. Kena ada, kalau bagi korang satu rumah ni minyak zaitun. Boleh? Dan dia tu Nabi SAW sebut kerana apa? Zaitun adalah pohon yang diberkati. Rasa ibu ayah, sebab apa zaitun pohon diberkati? Sebab Quran dia sebut apa? Wati ni apa? Wazaitun. Itu dia. Dan Quran sebut tu wati ni wazaitun.
Lepas tu apa dia? Disebutkan satu perumpamaan pun daripada minyak zait, ataupun pokok zaitun. Apa dia? Allahu nurus samawati wal ard masaluhu masanuri ka masali mishkatin fiha zait kan, daripadanya minyak. Boleh? Yakadu zaituha yudhi walau lam yamsashu nar nurun ala nur. Boleh? Itulah Al-Quran menyebut minyak itu berkilau, bercahaya walaupun belum lagi dinyalakan api padanya. Ulama tafsir kata itulah minyak zaitun. Lepas tu apa dia? Pokok yang Allah Ta'ala zahirkan cahaya kepada Nabi Musa ketika di Gunung Tursina adalah pokok zaitun juga. Semua zaitun ada kaitan. Tak kenapa tak ada pokok nyok? Tak ada pokok nyok, tak ada lah. Tu dipanggil kelebihan pokok zaitun. Pokok jambu dah kaitan. Pokok jambu berkaitan pokok jambu. Pokok jambu tongkat Nabi Musa daripada pokok jambu. Itu disebutkan dalam beberapa kitab-kitab sirah para nabi lah. Pokok jambu kerah, kayu dia. Kayu dia kerah tu. Macam batu. Boleh? Baik. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang lain, kelebihan kesihatannya, kelebihan apa semua itu kalau kita boleh amalkan, minyak zaitun adalah sangat-sangat afdal. Boleh? Tapi minyak zaitun tak boleh buat goreng kan, deep fry tak boleh, goreng kentang ke minyak zaitun rentah je. Boleh? Tak jadi rugilah. Boleh? Baik, itu dipanggil hadis yang ke-152. Hadis yang ke-153, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin." Makanlah minyak zaitun dan gunalah ia sebagai minyak rambut ke minyak apa ke, sungguh ia berasal daripada pokok yang diberkati. Ini masih samalah ulang seperti yang disebutkan tadi. Baik. Hadis yang ke-154, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuh." Apa maknanya? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemari buah labu. Nabi suka buah labu. Jadi kita kena makan buah labu juga. Boleh? Buah labu ni memang dipanggil sangat-sangat berkat juga, sangat-sangat berkhasiat. Dikatakan daripada ramai daripada kitab-kitab sejarah, kitab-kitab para nabi, pohon yang pertama dimakan oleh Nabi Yunus adalah buah labu. Dipanggil syajaratul yaqtin. Dipanggil yaqtin dalam bahasa Arab. Boleh? Labu. Labu air. Sebenarnya labu air. Bukan labu kuning. Labu kuning. Tapi khilaf lah daripada guru-guru kami pun ada setengah kata labu ni. Labu apa? Setengah kata labu apa? Labu kuning. Labu kuning, labu sayur kan? Labu air tu labu sayur kan? Labu air. Tapi bila itu kami didatangi oleh Syekh, nama dia Syekh Usamah Mansi. Syekh Usamah Mansi ulama Hijaz. Hijaz ni banyak ulama, bukan penyanyi nasyid tak. Tuan-tuan, Haji Hijaz nasyid pula. Hijaz tu apa dia? Mekah Madinah lah. Orang daripada Mekah. Dia kata memang labu tembikai apa semua tu yang tahu pada tempat-tempat kami dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adalah labu ayak. Labu kundok kan? Kundok. Satu lagi tembikai pun setengah orang faham tembikai merah tak, tembikai kuning. Jadi belakang dia sebut tembikai kuning tau. Tu kuning dalam tu. Dalam dia kuning. Bukan tak boleh merah. Tak, kita bagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan. Boleh. Tapi kuning tawar sikit tak? Betul tak? Manis. Manis. Oh, kuning ni ada manis. Oh, saya tak pernah tawar je kerja. Tak gula. Tapi saya ada buat berkebun juga. Saya nak tanam rock melon. Dia kata rock melon. Boleh jadi kaya dia kata. Jadi saya nak cubalah. Dia jutawan. Rock melon. Macam-macam pula. Tak datang dah lah JKR ni. Saya jadi ni dah lah. Supplier rock melon di JKR. Tak ada.
Macam-macam nak buat tanah cili, nak buat ni tak jadi, tu tak jadi. Ngajaklah senang ustaz kata. Baik. Hadis yang ke-100 54 ni kata Rasulullah menggemari buah labu. Pada suatu hari baginda SAW dihidangkan makanan ataupun mendapat undangan. Lantas aku mencari dan mengutip labu yang ada di hidangan itu, lalu menghidangkan makanan itu, yakni labu, di hadapan baginda SAW, sebab aku tahu baginda menyukainya. Dia tolong kutip. Dikatakan dihidangkan makanan, maksudnya di hadapan Nabi. Kita kena bayar hidangan makanan Nabi dalam talam. Dalam talam boleh. Maka kiranya Rasulullah SAW dalam talam tu, Sayyidina Anas tolong pula tolakkan labu-labu kepada Nabi SAW, sebab Nabi dah memang suka akan labu. Jadi kita lepas ni balik lagi beli labu ke, buatlah apa, sayur ke, ataupun labu kuning tak apalah, asalkan labu, buat pengak labu pun sedap tu. Boleh? Baik. Petang-petang kan boleh kerja dan ke? Jam je gini. Baik. Dan hadis yang ke-155, jadi niat nak apa? Kita suka apa yang Nabi SAW suka. Boleh? Hadis yang ke-155, Jabir radhiyallahu taala anhuma bercerita, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraitu indahu dubbaan yuqatta' faqultu ma hadha qala nukassiru bihi ta'amana. Kata Jabir, aku berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat di rumah baginda ada buah labu yang sudah dipotong-potong-potong. Aku bertanya, mengapa labu ni dipotong-potong? Baginda menjawab, dengan memotong begini makanan kita jadi banyak. Dipotongnya. Maksudnya kalau sebelum ni satu ketui tu boleh bagi pada satu orang lah. Tapi kalau kita potong, pakat ramai boleh rasa. Kan Nabi SAW kan sentiasa dikunjungi tetamu. Nabi pun sentiasa bagi makan kepada orang. Jadi kalau potong itu dapat orang banyak rasa, boleh rasa. Dan keberkatan Nabi SAW pula selalunya makan sedikit pun cukup untuk ke semua orang. Itu satulah adab kita kalau kita hidup berjiran. Kita kalau boleh, walaupun ada yang sedikit, kita serahkan, berikan untuk jiran merasa. Kalau kita buat berkuah, biar kuah banyak sikit, supaya dapat kongsi bersama dengan orang yang lebih ramai. Baik. Jabir ni bukan Jabir bin Abdillah, Jabir bin Tariq. Ni di bawah ni. Jabir apa? Bin Tariq. Dari nombor 51 tu. Baik. Hadis yang ke-156, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, inna khayyatan da'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis terakhir kita baca. Li ta'amin sana'ahu qala Anasun fazahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubba wa qadidun. Qala Anasun fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a hawalai al-qas'ah falam azal uhibbu ad-dubba'a min yawma izin. Apa maknanya? Seorang tukang jahit menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke jamuan makanan yang disediakan olehnya sendiri. Dia buat jamu makan. Jadi kita sebut apa? Kita sunat hadiri undangan orang, walaupun orang tu miskin, walaupun orang tu biasa. Boleh? Siapa panggil? Cik Mak ni kerja orang biasa aje. Ada teh tarik tu. Boleh teh tarik dulu ke Nabi? Mana boleh sampai tahap tu? Boleh? Dan Nabi SAW kita dah sebut dah pada hadis yang lain. Nabi kata apa? Kalau hampa jemput aku, mengundang aku, walaupun dengan betis kambing, nescaya aku hadiri undangan tersebut. Betis kambing ada ni tak? Ada daging tak betis kambing? Kulit kering tu. Tak ada apa pun. Kena paha kambing, kita celap. Orang panggil utama celapak lah. Lari nak pi kan. Ni betis kambing je. Sikit saja. Boleh? Itu dipanggil adab kita dengan masyarakat. Pi ke majlis undangan mereka. Baik. Aku pergi bersama Rasulullah SAW ke majlis jamuan makan itu. Tuan rumah menghidangkan roti daripada tepung barli, kuah sayur berisi labu dan daging dendeng. Apa daging dendeng?
Daging kering betul. Tapi tak ada sambal lah, daging kering. Selalunya kita dendeng ada sambal sikit kan. Tapi di sini memang daging kering, daging yang dijemur. Kita daging kering jemur. Daging dendeng tu. Goreng kita goreng mie kering kan. Tapi tak depa jemur. Daging tu apa? Kalau nak biak lama, depa memang jemur biak kering. Lepas tu kalau depa nak masak, depa rebus dulu kemudian baru masak. Itu daging apa? Daging kering. Dia panggil qadid. Dia panggil apa? Qadid. Dan qadid ni sebenarnya makanan orang susah lah, bukan orang kaya. Qadid makanan yang di apa? Kiranya ada unsur preserve lah. Preserve apa? Preserve? Kita proses, ada proses. Itu. Bukan yang segar. Kalau daging segar, itu orang kaya lah. Orang kaya. Boleh? Aku melihat Rasulullah SAW mengutip labu di dalam piring hidangan. Cari. Bukan piring ni, dulang. Qas'ah ni dulang. Nabi dia ambil labu. Sejak itu aku menyukai labu. Nampak sahabat? Dia kata dah tahu Nabi SAW suka, saya pun apa? Saya pun suka. Maka kalau kita suka, seperti mana yang Nabi SAW suka, itu alamat kesempurnaan iman kita. Sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi last kita baca hadis yang ke-157. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan madu. Nabi suka, memang Nabi suka manisan. Buah-buahan boleh. Kalau manisan dia ada pada zaman Nabi, apa dia? Ayak ni lah, ayak buah lah. Ayak buah tu macam mana? Nabi SAW kan ayak zaman Nabi tu dia masin. Ayak dia pun duduk padang pasir. Ayak yang air mata air pun masin. Dia bukan air yang ni. Jadi cara nak hilangkan kemasinan dia, Nabi SAW selalu rendam dengan apa? Kismis, kurma ataupun buah-buahan. Itu minum, rendam semalaman, lepas tu baru minum. Macam kita buat detox lebih kurang kan. Tapi detox tu masam, ini manis lah, bagi manis sikit. Boleh? Itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil makanan manis. Dan satu lagi asal madu. Itu memang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-158, Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi lah, dah baca satu lagi pendek ni. Annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan fa akala minhu summa qama ila as-salah wa ma tawaddaa. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menghidangkan, baginda ni bukan dia, itu siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah menghidangkan untuk Rasulullah SAW sepotong daging rusuk kambing yang dipanggang. Ui, sedap ni. Yang ni memang sedap lah. Cuma yang saya sebut yang Nabi SAW suka adalah apa? Bahagian bahu. Bahagian bahu itu yang sangat-sangat Rasulullah SAW suka. Yang belah apa? Orang duk panggil batang pinang tu belah mana? Oh, tulang belakang tu batang pinang. Bawah belakang tu saya tulang belakang lah. Oh, memang tu lah. Lembut, yang tu lembut lah kan tu. Tapi yang Nabi SAW suka apa dia? Bahagian apa? Bahagian bahu. Itu satu. Tapi di sini bagi apa? Bahagian rusuk. Rasulullah SAW memakannya lalu mendirikan solat tanpa berwudu. Maksudnya apa? Kalau kita makan, kita wudu, betul kita makan, batal wudu tak? Tak batal. Tapi ada nanti kita akan lihat ada beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan mesti berwuduk selepas makan makanan yang disentuh api. Maksudnya makanan yang dimasak. Itu ada beberapa hadis. Tapi kebanyakan kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan hadis itu sudah dimansuhkan. Dimansuhkan. Melalui hadis yang kita baca di sini, iaitu Rasulullah SAW jelas di sini, lepas makan terus apa? Solat tanpa mengambil wuduk yang baru. Boleh? Itu dipanggil hadis yang memansuhkan hadis yang sebelum. Hadis yang ke-159, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang berikutnya, insyaAllah ta'ala. Raya minggu depan lah. Kita dah masuk Zulhijjah kan? Ini berapa hari ke berapa ni? Kedua insyaAllah. Jadi kita sama-samalah memperbanyakkan amalan pada apa? Dipanggil Ayyamul Ashr, 10 hari yang pertama ni. Ini antara apa? Hari-hari yang Allah Subhanahu Wa Taala
dikhususkan dengan banyak kelebihan. Sebab tu dipanggil hari yang paling mulia adalah hari 10 ni, 10 Zulhijjah, hari yang paling mulia. Tapi malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar ataupun malam 10 akhir Ramadan. Jadi kena banyaklah amalan. Jadi siapa yang dah niat korban, jangan potong kuku, potong rambut, jangan mandi. Jangan mandi macam mana nak main office busuk ni. Boleh dah mandi macam biasalah, cuma jangan potong kuku dan sebagainya lah. Itu siapa yang niatkan korban. Ustaz walaupun korban kebojas, masuk sekali lah korban ni. Kebojas yang paling afdal berpuasa lah straight pada sampai ke hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Itu ada kelebihan yang sangat besar, dan banyak bertasbih, banyak berzikir, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hari Zulhijjah. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa azu ajal, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jom kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiru وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الخطي أنثى وذكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين.